Bab la tamannau liqa' al-adu. Jangan kamu bercita-cita, berangan-angan mahu bertemu dengan musuh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salim Abu Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah, katanya saya adalah juru tulis kepadanya, kepada Umar bin Ubaidillah. Qala, katanya, kata Salim, kataba ilaihi Abdullah bin Abi Aufa menulis surat kepadanya pada ketika dia mahu keluar untuk menghadapi peperangan di Haruriyah, menghadapi puak Haruriyah. Faqara'tuhu, saya baca surat itu. Di dalamnya tertulis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, dalam salah satu peperangannya, peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan musuh, pada peperangan itu dia menanti, menunggu hingga condong matahari. Kemudian dia bangkit di kalangan orang ramai lalu berkata, ayyuhan nas la tamannau liqa' al-adu, wahai sahabat-sahabatku, la tamannau liqa' al-adu, jangan kamu bercita-cita, berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Mintalah kesejahteraan dari Allah, tetapi kalau kamu bertemu dengan mereka, maka sabarlah. Wa'alamu, ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayang pedang. Kemudian dia berdoa, ya Allah munzilal kitab, Tuhan yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, dan Tuhan yang memperlarikan, yang menggerakkan awan, wahai Tuhan yang mengalahkan pasukan-pasukan yang bersekutu, ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Musa bin Uqbah meriwayatkan daripada Salim Abu Nadhr. Dalam itu dia kata, dalam riwayat ni dia kata, kuntu katiban li Umar bin Ubaidillah fa'atahu kitabu Abdullah bin Abi Aufa. Gitulah lafaznya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa' al-adu. Ya, satu lagi ni pun lagu tu juga, la tatamannau liqa' al-adu fa idza laqitumuhum fasbiru, babul harb khud'atun. Perang itu adalah tipu hela. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Kisra telah binasa, tiada lagi Kisra selepasnya, dan Kaisar pasti akan binasa, kemudian tiada lagi Kaisar selepasnya. Gedung-gedung kedua mereka tentu atau pasti akan dibahagi-bahagikan di jalan Allah. Nabi SAW menamakan menyebutkan perang itu sebagai khud'ah, al-khud'ah, atau khud'ah, yakni tipu hela. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW menamakan atau menyebutkan al-harb khud'ah. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW bersabda, al-harbu khud'ah lagi. Babul kadhib fil harb, ini bab berdusta dalam peperangan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, man li Ka'b bin al-Ashraf, siapakah li Ka'b bin al-Ashraf, siapakah yang akan membunuh Ka'b bin Ashraf? Siapakah yang akan menamatkan riwayat? Kerana dia sesungguhnya telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah pun berkata, adakah engkau mahu saya membunuhnya, wahai Rasulullah? Nabi SAW berkata, ya. Kata Muhammad, fa'atahu,
Dia pun pergilah. Qala, kata Jabir ni, Jabir kata ni, cerita ni, perawi ni, Muhammad pun pergilah, Muhammad bin Maslamah ni, pergi kepadanya, yakni kepada Ka'ab bin Al-Ashraf itu. Dia pun berkata, dia ni maksudnya Nabi SAW, qad annana, telah membebankan, memberatkan kami, menyusahkan kami. Dia meminta sedekah, ini zakat dari kami. Qala, kata perawi, faqala, kata Ka'ab itu, wa aidan, lagi, wallahi la tamallunnahu, demi Allah pasti kamu akan jemu dengannya. Qala fa inna qad ittaba'nahu, kata Muhammad, sesungguhnya kami telah mengikut dia, mengikut Nabi ini. Fanadhkurahu an nada'ahu, jadi kami ingat kepadanya, kami ingat kepadanya, yakni kepada perjanjian dengan dia lah, tidak boleh untuk meninggalnya, sehingga kami tengok kemanakah kesudahannya. Mana? Fanadhkurahu an nada'ahu, itu lebih sesuai. Fanakrahu ni fanadhkurahu. Ni memang gini. Tak ada. Mungkin salah tulis ni. Salah tulis. Itu lebih sesuai. Kalau nak kira fanakrah. Fa inna qad ittaba'na fanakrahu an nada'ahu, itu lebih sesuai. Tapi dalam riwayat dulu kita sudah jumpa dah, ada sebut kami ingat kepada bai'ah di antara kami dengan dia. Dulu kita sudah jumpa dah ni, mana perjanjian di antara kami dengan dia. Jadi kami tak bolehlah meninggalkannya. Kalau agak sulit sikitlah kalau kita terima fanakrahu an nada'ahu, tu terang. Jadi kami tak mahu, tak sukalah meninggalnya, sehingga kami tengok dulu bagaimana kesudahan keadaannya. Qala, kata perawi, falam yazal yukallimuhu, Muhammad bin Maslamah terus bercakap-cakap dengannya, hatta stamkana minhu, sehingga dia menguasainya betul-betul. Faqatalahu, lalu dia membunuhnya. Babul fatki bi ahli al-harb, ini bab membunuh ahli harbi. Membunuh ahli harbi. Diriwayatkan daripada Jabir, daripada Nabi SAW, sabdanya Malik Ka'ab bin Al-Ashraf tadi jugalah. Dia berkata, atuhibbu an aqtulahu? Qala na'am. Qala, kata Muhammad, fa'dhalli, kalau begitu izinkanlah kepada saya, fa'aqul, untuk saya mengatakan sesuatu, untuk saya membuat-buat cerita. Qala qad fa'altu, Nabi SAW pun kata qad fa'altu, baiklah. Bab ma yajuz min al-ihtiyal wal hadar, ini bab helah dan sikap berhati-hati, keharusan berhati-hati terhadap orang yang ditakuti gangguannya, dibimbangi gangguannya atau kejahatannya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW berangkat, bersama-samanya ada Ubay bin Ka'ab, kepada ataupun ke arah Ibnu Sayyad. Fahudditha bihi fi nakhlin, diceritakan kepada Nabi SAW bahawa dia berada dalam satu kebun tamar. Bila Nabi SAW masuk ke dalam kebun itu, masuk untuk menemui dia lah dalam kebun itu, tafiqa yattaqi bi judhu'in nakhl, Nabi SAW pun mula bersembunyi di balik
batang-batang pokok tamar tu. Ibnu Sayyad ada dalam selimut, berada dalam selimutnya, fiha ramramah, dalam selimut tu bunyi dengung. Mak Ibnu Sayyad pun nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Safu, ini Muhammad. Ibnu Sayyad pun melompat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, kalaulah dia, yakni ibunya membiarkannya, bayana, tentu dia menjelaskan, menerangkan. Ini bab rajaz dalam peperangan dan mengangkat suara pada ketika menggali parit. Berhubung dengan perkara ini, ada riwayat daripada Anas, Sahal dan Anas daripada Nabi SAW. Berhubung dengannya juga ada riwayat daripada Yazid, daripada Salamah. Diriwayat daripada Bara bin Azib, katanya, saya melihat Rasulullah SAW pada hari Khandaq, ketika mana baginda mengangkut tanah, sehingga tanah itu menutupi bulu dadanya. Nabi SAW adalah seorang yang banyak bulunya. Wa huwa yartajiz, pada ketika itu dia sedang mengungkapkan rajaz. Abdullah bin Rawahah, dia berkata, Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, kalau tidak kerana-Mu kami tidak mendapat petunjuk. Kami tidak tahu bersedekah dan bersembahyang. Oleh itu turunkanlah ketenangan kepada kami, wa thabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkan kaki-kaki kami, yakni pendirian kami, bila kami bertemu. Sesungguhnya musuh-musuh itu telah pun menzalimi kami. Idza aradu fitnatan abaina, bila mereka mahukan fitnah, kami enggan, yakni kami tidak menerima fitnah. Yarfa'u biha sautahu, Nabi SAW mengangkat suaranya menyebutkan rajaz itu. Bab orang yang tidak tetap di atas kuda, dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir, katanya Nabi SAW, Nabi SAW, ma hajabani Rasulullah SAW, tidak Rasulullah SAW ma hajabani, tidak melindungi aku semenjak aku Islam, dan tidak juga dia, maksudnya tidak terlindung Rasulullah SAW kepadaku semenjak aku Islam. Wala ra'ani, dan tidak dia melihat aku, melainkan dalam keadaan tersenyum kepadaku. Aku telah mengadu kepadanya bahawa aku tidak boleh tetap, aku tidak boleh tetap di atas kuda. Dia pun memukul dengan tangannya di dadaku. Wa qala, sambil berkata, sambil berdoa, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah, ya Allah, tetapkanlah dia, waj'alhu hadiyan mahdiyah, dan jadikanlah dia hadi lagi mahdi, pemimpin yang terpimpin. Bab dawa'il jurh bi ihraqil hasir, ini bab ubat luka dengan membakar tikar, dan perempuan membasuh darah dari muka ayahnya, yakni dari muka ayahnya, dan bab membawa air dalam turs, dalam perisai, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini tanya ni, Abu Hazim mengatakan, ada orang bertanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dengan apakah luka Nabi SAW itu diubati? Dia berkata, tiada seorang pun
yang masih ada lagi, tiada seorang pun yang lebih tahu tentangnya dari saya. Yang masih ada lagi, Ali membawa air dalam perisainya, dan dia, maksudnya Fatimah, membasuh darah dari mukanya, ini dari muka Nabi SAW, dan diambilkan hasir tikar, lalu dibakar, kemudian disumbatkan ataupun tempelkan ubat itu pada luka Rasulullah SAW. Tikar apa ni yang dibakar tadi pada luka Rasulullah SAW. Bahwa yukrahu min at-tanazu' wal ikhtilaf al-harb, ini bab larangan bertengkar, berkelahi dan berselisih pendapat dalam peperangan, dan hukuman atau akibat buruk kepada orang yang menderhakai pemimpinnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu, jangan kamu bertengkar, jangan kamu berkelahi, fatafshalu, nanti kamu gagal ataupun kamu lemah. Fatafshalu, nanti kamu lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Yani al-harb, maksudnya perang, yani hilang kekuatan perang kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada ayahnya, daripada datuknya, ini daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi SAW menghantarkan Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman. Dia berpesan kepada mereka, yassira, permudahkan, kamu mudahkan, yakni orang, wala tu'assira, jangan kamu payahkan, wa basyira, berilah berita gembira, wala tunaffira, yakni jinakkan orang, wala tunaffira, jangan kamu liarkan orang, wa tatawa'a, dan bersatulah, sama-sama ta'atlah di antara kamu, wala takhtalifa, jangan kamu berselisih. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara' bin Azib, katanya Nabi SAW telah menentukan ala rajalah, untuk memimpin pasukan jalan kaki, pasukan tidak berkuda pada hari Uhud. Mereka itu seramai 50 orang, menentukan Abdullah bin Jubair, yakni sebagai ketuanya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Faris, jadi mana dia jadi ketua kepada pasukan berkuda. Tapi di sini yang jelasnya yaitu pasukan jalan kaki. Nabi SAW menentukan Abdullah bin Jubair. Baginda SAW berpesan, kalau kamu tengok kami disambar oleh burung-burung, jangan kamu berganjak dari tempat kamu ini hingga saya hantarkan orang kepada kamu, yakni untuk mengarah, untuk mengantarkan orang untuk menyampaikan arahanku kepada kamu. Kalau kamu tengok kami telah mengalahkan kaum, yakni musuh, dan kami telah awta'nahum, lebih kurang makna hazamnah, kami telah menghancurkan mereka, kami telah memusnahkan mereka, menyelerakkan mereka, yakni mengalahkan mereka juga. Fala tabrahu, jangan kamu berganjak, jangan kamu berganjak juga. Jangan berganjak juga daripada tempat ni.
sehingga aku hantarkan orang kepada kamu, utusan kepada kamu. Selepas itu Nabi SAW pun mengalahkan orang-orang kafir itu. Qala, kata perawi ini, qala fa ana wallahi ra'aitu an-nisa. Kata perawi ini, saya demi Allah memang nampak perempuan-perempuan yashtadidna. Qad badat, mana dalam keadaan bergaduh lah, dalam keadaan gopoh. Qad badat khalakhiluhun wa suquhun, telah nyata khalkhal ini mana gelang kaki dan betis mereka, dengan mengangkat pakaian mereka. Ini gaduh tu, bergaduh, jadi angkat kain lah, nak lari lah. Faqala ashabu Abdullah bin Jubair, kawan-kawan Abdullah bin Jubair pun kata, al-ghanimah ay qaum al-ghanimah. Ghanimah, kawan-kawan kata dia, ghanimah, sahabat-sahabat kamu telah menang, ini telah mengalahkan musuh, apa lagi kamu duduk tunggu? Abdullah bin Jubair pun kata, adakah kamu lupa apa yang Rasulullah katakan kepada kamu? Mereka berkata, wallahi lana'tiyanna an-nas, demi Allah kita pasti akan pergi kepada mereka itu, dan kita pasti akan mendapatkan ghanimah itu. Bila mereka pergi kepada puak-puak musuh itu, surifat wujuhuhum, dipalingkan muka mereka. Fa aqbalu munhazimin, mereka pun datang dengan kalah, yakni berpaling dengan dalam keadaan kalah. Fadzaka, itulah ketika Rasul memanggil mereka dalam satu kumpulan yang lain. Tidak tinggal bersama Nabi SAW selain dari 12 orang. Mereka telah membunuh di antara kami 70 orang. Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya telah pun dapat menguasai orang-orang musyrikin pada hari Badar 140 wa mi'ah, 140 orang, 70 orang sebagai tawanan dan 70 yang lain terbunuh. Abu Sufyan berkata, adakah di antara yang terbunuh itu Muhammad? 3 kali dia. Nabi SAW pun melarang mereka daripada menyahut pertanyaannya itu. Kemudian dia berkata lagi, adakah di kalangan kaum itu Ibnu Abi Quhafah? Abu Bakar ada? 3 kali. Kemudian dia kata, adakah di kalangan yang ini orang Islam lah, Al-Qawm, Ibnu Al-Khattab? 3 kali. Kemudian dia pun pergi kepada sahabat-sahabatnya. Itu Abu Sufyan ini balik kepada kawan-kawannya. Dia berkata, adapun mereka ini, yakni Muhammad, Ibnu Abi Quhafah dan Ibnu Al-Khattab ini, faqad qutilu, telah pun terbunuh. Maka Umar tidak dapat mengawal dirinya. Lalu dia berkata, kadzabta wallah ya adu wallah, dusta engkau demi Allah, wahai musuh Allah, sesungguhnya orang-orang yang kau bilang itu masih lagi hidup semuanya. Waqad baqiya laka ma yasu'uk, ada lagi perkara yang akan memburukkanmu, masih lagi ada sesuatu yang tidak menyenangkan kamu. Qala yaumun biyaumi badrin, satu hari sebagai balasan kepada hari Badar. Wal harbu sijal, peperangan itu adalah silih berganti kemenangannya. Kamu akan dapati di kalangan orang-orang yang terbunuh muslatan, mungkin mana ada di antara orang-orang yang terbunuh di kalangan kamu itu muslatan, yang dimuslahkan, yang dikelar-kelarkan atau dipotong-potong anggotanya. Lam amur biha, yang saya tidak menyuruhnya, berbuat begitu. Walam tasukni,
tetapi tidak juga mengecewakan saya, tidak menyenangkan hati saya. Dia pun mula yartajiz, mengungkapkan rajas, yakni menyanyilah, kita kata u'lu hubal, tinggilah hubal. Nabi SAW pun kata, adakah kamu tidak mahu menjawab? Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kita nak kata? Nabi SAW pun kata, katalah, Allahu a'la wa ajal, Allah maha agung, Allah maha tinggi dan maha agung. Dia pun kata, inna lana al-uzza wa la uzza lakum, kami mempunyai uzza tetapi tiada uzza bagi kamu. Nabi SAW tanya sahabat dia, tak mahukah kamu menjawab kata-katanya itu? Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kami nak kata? Rasulullah kata, qulu Allahu maulana wala maula lakum, Allah adalah pembela kami dan tiada pembela bagi kamu. Baiklah, kita tengok semula. Ini bab yang pertama malam ni, anjuran daripada Nabi SAW supaya orang Islam ni tidak besar ke diri, tidak berlagak, tidak berasa lebih, berasa sedap hati. Inilah maksud bab yang pertama. Jangan kamu berangan-angan untuk bertemu musuh. Jangan berangan-angan, jangan bercita-cita sangat nak bertemu musuh. Kalau boleh dielakkan perang ataupun membunuh ni, lebih baik lagi. Kalau ada cara lain, lebih baik lagi. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hasyiah kita nombor 9 tepi, dinukilkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la an u'afa fa ashkura ahabbu ilayya min an ubtala fa asbira. Kalau aku diberikan kesejahteraan, kerana itu aku bersyukur, lebih aku senangi lagi, lebih aku suka lagi daripada aku diuji, selepas itu aku bersabar. Lebih baik kita tidak mendapat bala, kita dapat senang. Lepas tu kerana kita dapat senang tu kita bersyukur. Lebih baik lagi, Abu Bakar kata, lebih aku suka lagi waktu daripada kita diuji dengan apa-apa ujian, walaupun lepas kita diuji tu kita dapat bersabar pun, pahalanya besar pun, tetapi lebih baik lagi kita tak usah diuji, kita selamat, lebih baik lagi. Inilah maksud Nabi SAW. Jangan berangan-angan sangat, jangan beria-ria sangat. Beria-ria, itu terjemah yang lebih tepatlah anda rasa. Kalau bahasa surat, iaitu jangan beria-ia sangat mahu menemui musuh. Orang tak saya perang pun kita nak semacam, orang tidak galak nak perang pun kita galak semacam. Galak, orang kata galak nak perang, tak setalih dah kata. Sebab apa? Ini menampakkan kita kagum dengan diri kita sendiri. Kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berasa yakin benar dengan kekuatan kita. Dan kita dengan cara seperti ini, perangai seperti ini adalah perangai orang yang tidak mengambil berat kepada musuh. Mengambil berat terhadap musuh, kita pandai rengat, tak ada lawan. Lagu tu bila-bila masa kita boleh mengalahkan dia, tak say lagu tu. Nabi SAW nak ajar kita kena berwaspada semua. Kalau orang dulu kalah pun, kalau dulu dia kalah, tidak semestinya akan datang dia kalah. Sebab perang ni memang boleh jadi kalah menang tu di pihak mana tak tahu. Boleh jadi dia buat persiapan pula selepas itu, jadi dia kuat pula. Dengan sebab itu kita tak boleh beria-ria sangat, galak sangat nak perang. Bahkan kita kena bersedia. Kita berasa kita kurang sama, kita kena berasa kita kurang sama. Dengan sebab itu kita
bersedialah kita cadar untuk melengkapkan kekuatan kita. Ataupun boleh jadi juga Nabi SAW larang ni, jangan kamu beria-ria. Ini dalam keadaan kita syak, tidak yakin kita boleh menang. Tapi kalau kita yakin cukup dah, dan dari segi maslahah pun ketika ni lah, kalau kita nak itu pun, kalau kita nak perang pun, inilah masanya ketika dia lemah, baru kita boleh hapuskan dia semua sekali. Kalau kita yakin begitu tak apa. Dalam keadaan kita tidak yakin, tak boleh beria-ria sangat. Tak boleh dia lari pun kita nak kejar semacam. Jangan. Kalau kita pun tidak kuat mana, pada berhenti dulu lah, kemah diri kita dulu. Ini Nabi, yang seterusnya Nabi SAW nak ajar kepada kita, tidak bermakna kalau kita tidak beria-ria, tidak galak nak perang, itu maknanya kita tidak berani. Tidak. Makna kita tidak ada sifat syaja'ah. Tidak begitu. Sifat syaja'ah ni makna gunakan keberanian kena pada tempat dia, bukan berani membabi buta. Yang ni dengan melihat kepada keadaan kita. Tapi kalau kita yakin dan perlu pada masa itu kita perang, maka itu adalah satu kelebihan dan satu ketaatan pula. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan, yang dikemukakan oleh Sa'id bin Mansur, ada tersebut begini: jangan kamu beria-ia, jangan kamu berangan-angan untuk bertemu musuh, kerana kamu tidak tahu. Li'annakum la tadrun, kamu tidak tahu. Asa an tubtalau bihim, boleh jadi kamu akan diuji dengan mereka. Boleh jadi kamu pun teruk juga kena. Apabila berlawan tu, kamu pun teruk juga kenanya. Bukan di balik dia saja teruknya, kamu pun teruk juga kena. Dengan sebab itu janganlah beria-ria sangat. Hasan Basri bahkan faham daripada hadis ini, beristidlal dengan hadis ini, bahawa seseorang itu jangan mendabik dada. Kalau nak berlawan, tonjolkan diri kita nak lawan. Jangan lagu tu. Kecuali kalau orang tampil dulu, jangan kita mulakan, jangan kita dabik dada, keluar dulu, jangan. Itu bukan cara orang Islam. Nabi SAW tidak ajar cara macam tu. Tapi kalau orang keluar dan panggil kita, cabar kita, baru kita keluar. Jangan keluar selalu. Hasan Basri faham daripada hadis ni, begitulah. Kemudian dia marilah hadis ni. La tatamannau atau la tatamannau liqa al-adu wasallallahu al-afiyah, mintalah keselamatan, kesejahteraan dari Allah. Jangan kita minta nak perang. Jangan kita minta nak perang. Kalau boleh hindarkanlah peperangan itu. Tetapi fa idza laqitumuhum, bila kamu sudah bertemu, fasbiru. Dalam riwayat yang lain itu fathbutu. Kalau kamu sudah bertemu musuh, kamu kena sabar belah mana-mana. Fathbutu, kamu kena tetap mana pendirian kamu. Ketahuilah bahawa syurga di bawah bayang-bayang pedang. Maknanya pergi perang itu boleh membawa seseorang kepada syurga. Perang boleh membawa seseorang kepada syurga. Di bawah bayang-bayang pedang itu maknanya dia duduk bawah perang lah maksudnya. Lepas tu dia pun berdoa Allahumma munzilal kitab, dan seterusnya. Maksud doa ni Allahumma munzilal kitab, apa maknanya? Adalah hasyiah nombor 2 tu ada dia sebut.
Ini isyarat daripada Nabi SAW bahawa sahabat-sahabat dia dalam peperangan ini akan mendapat kemenangan. Sebab dengan Quran turun, orang Islam ini mendapat kemenangan. Isyarat kepada dengan kitab Allah munzilal kitab, dia isyarat kepada firman Allah SWT, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim. Perangilah mereka, nanti Allah akan menyeksakan mereka dengan tangan-tangan kamu dan menghinakan mereka. Dia isyarat itu. Munzilal kitab itu isyarat kepada ayat itu, maknanya akan menang. Mujriyas sahab, apa makna? Mujriyas sahab isyarat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang doa dengan ini, mujriyas sahab, wahai Tuhan yang memperlarikan, yang menggerakkan awan, isyarat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Dia mengisyaratkan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan pergerakan awan itu kepada pertolongan Allah kepada mujahidin dalam pergerakan mereka pada ketika perang. Yang ini dengan menurunkan hujan. Hujan itu membawa rahmat. Yang ini peperangan itu akan membawa rahmat, yang ini ghanimah dan sebagainya, kemenangan kepada orang Islam. Dan dia isyarat dengan hazimal ahzab, isyarat kepada nikmat Allah SWT yang lalu dan nikmat Allah SWT yang akan datang. Hazimal ahzab. Dengan i'tiqad bahawa Allah SWT satu, walaupun satu dapat mengalahkan hak banyak. Pak kita ni duduk di pihak satu itulah, walaupun kita sedikit, kita kurang kepada zahirnya nampaknya, tapi dapat mengalahkan yang banyak. Lepas tu dia sebut lagi, dengan menurunkan kitab, orang Islam mendapat nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat, nikmat untuk kemudian, iaitu Islam. Dan dengan memperlarikan awan itu, isyarat kepada orang Islam akan mendapat nikmat dunia, iaitu rezeki, dan dapat mengalahkan musuh-musuh itu. Dengan mengalahkan ahzab itu, isyarat kepada orang Islam akan mendapat dua nikmat ini. Inilah yang disebut dalam Hasyiyah tu, yang dipetiknya daripada Fathul Bari. Yang ni doa ni pun di tempat-tempat dia tu kena sesuai lah, kena sesuai. Kena sesuai. Lepas tu doa Nabi SAW pada ketika doa ni sesuai lah, tentulah paling sesuai untuk orang lain kemudian pun doa dengan doa itu. Bab al-harbu khud'ah. Al-harbu khud'ah, perang itu adalah tipu hela. Perang itu adalah tipu hela. Dalam mentafsirkan makna khud'ah, ada yang baca khad'ah, ada yang baca khid'ah, macam-macam macam. Khud'ah dengan berbeza-beza baris itu, berbeza-beza pula maknanya. Kalau kita kata al-harbu khud'ah, ia memberi makna perang itu adalah tipu hela. Yang kemenangan dalam perang, kemenangan dalam perang ialah terletak pada kebijaksanaan mengatur strategi perang itu. Mengatur strategi perang itu. Itu makna al-harbu khud'ah. Dia bergantung pada hak tu, hak perkara utama sekali. Walaupun banyak lagi dalam perang tu, guna lembing, guna zaman dululah, guna kuda, guna gitu gini, banyak lagi alat-alat dalam perang tu. Tetapi hak utama dalam perang ialah khud'ah, iaitu penyusunan strategi yang mengelirukan musuh. Itu makna khud'ah. Tipu hela itu maksudnya penyusunan strategi yang boleh mengelirukan musuh. Seperti mana Nabi SAW kalau pasukan dia sikit, dia letak hak berkuda tu di depan misalnya. Ini zaman itu sesuai dengan zaman itu. Bila kuda tu berlari, nampak berasak kuat,
Daripada jauh kita tengok nampak macam ramah, sebenarnya tidak ramah. Itu tipu hela. Strategi perang lah tu. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW, dia tidak ramah, dia suruh pasal obor biar banyak, luah kawasan tu biar luah, pacok sana tak ada orang, biar dia nampak ramah orang Islam. Ini salah satu juga. Dan banyak lagi cara-cara lain zaman sekarang ni, lebih banyak lagi, memerlukan banyak lagi tipu hela tu. Seperti dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah, haji itu ialah Arafah. Padahal buat kerja haji itu bukan duduk di Arafah saja, pergi ke Muzdalifah lagi, pergi ke Mina lagi, buat gatu gani lagi, sa'i lagi, macam-macam lagi, tawaf Baitullah, banyak kan orang buat kerja haji itu. Tetapi yang paling utama sekali, yang paling bermakna sekali, yang paling besar sekali, haji itu, ibadat haji itu duduk mana? Duduk pada Arafah tu. Sehingga kalau tak ada tu, tak ada haji. Kalau tak ada hak lain boleh lagi kira-kira. Kalau terlepas mana-mana ke, hak ni dah paling besar sekali. Begitulah juga dalam perang ini. Tidak kata perang ini semata-mata pada bergantung pada senjata sahaja, pada ramai bilangan tentera sahaja. Tidak. Nombor satu sekali ialah khud'ah, iaitu kepandaian menyusun strategi. Hak situ duduk. Dan perang ini tidak terletak kepada orang gagah-gagah saja. Hak paling utamanya orang yang pandai. Duduk alik belakang pun tak apa, tak perang pun tak apa, ia menyusun. Hak tu pandai. Itu satu maknanya. Kalau kita kata al-harbu khad'ah dengan makna hanya satu kita kata taktik, ataupun satu tipu hela. Perang itu hanya satu tipu hela. Yang kita pakai dengan masdar marrah. Masdar marrah makna hanya sekali. Apa yang Nabi SAW nak cerita di sini, biar perang kita tu hanya sekali saja. Mana sekali kita lancarkan perang, kita sudah berjaya. Tidak banyak kali. Strategi kita tu satu saja, tepat. Al-harbu khud'ah, mana perang yang sempurna. Al-harbu tu kita pakai dengan makna alif lam. Yalah, kalau kita nak bahas dari segi nahwu, alif lam itu alif lam dengan arti alif lam dengan arti kamal, sempurna lah, dengan arti sempurna. Yang ini perang yang sempurna, perang yang paling baik ialah dengan satu tipu hela saja. Maknanya sesuatu pasukan itu boleh menang. Hak tu hendaknya perang yang sempurna, yang baik, yang terpilih, ialah perang yang hanya memberikan kemenangan kepada sesuatu pasukan itu dengan hanya satu taktik, atau satu tipu hela, atau satu strategi sahaja. Hak tu hak sebaik-baiknya. Jangan jadi banyak kali susah pergi mari. Tidak. Lepas tu susun dah, kena susun lagu lain pula, tak jadi hak tadi. Jangan lagu tu. Yang ni biar tepat lah, biar tepat. Jadi perang yang sebenar, perang yang cukup berarti, perang yang paling baik. Lepas tu baiklah, Nabi SAW bersabda, Kisra telah pun binasa, selepasnya tiada lagi Kisra. Lepas pada dia tak ada dah Kisra. Kaisar pasti akan binasa. Pada masa dia kata tu tak binasa lagi, tetapi akan binasa. Selepas pada dia tu tak ada dah Kaisar. Dan gedung kekayaan mereka berdua akan dibahagi-bahagikan di jalan Allah. Ini adalah isyarat kepada kemenangan orang Islam pada masa akan datang. Isyarat ke situlah. Dan kerajaan Rum dan Parsi ini akan jatuh ke tangan orang Islam. Ini adalah satu mukjizat Nabi SAW. Sebab kejatuhan mereka yang sepenuhnya ialah berlaku pada
zaman Sayyidina Umar. Pada masa itu tak jatuh lagi, tapi dia sudah sebut akan dibagi-bagikan fi sabilillah, jadi akan dibagi-bagikan kepada orang-orang Islam di jalan Allah. Wasamma al-harba al-khud'ah, seperti tadilah. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW bersabda, al-harbu khud'ah, babul kadhib fil harb. Ini bab berdusta dalam perang. Berdusta dalam perang. Jadi tadi perang itu satu tipu daya. Tipu daya dia maknanya kecek pelawak kah? Tidak, khud'ah itu lebih luas lagi maknanya. Mengelirukan orang dengan strategi ataupun taktik kita. Khud'ah itu lebih luas maknanya. Dari segi mengelirukan itu, kita berdusta pun mengelirukan juga. Dia kata ada sana, kita kata tak ada, mengelirukan juga, padahal sebenarnya ada. Dusta tu. Jadi adakah kalau perang itu khud'ah, tipu hela, mengelirukan, dan kita tidak cerita hak sebenar, kita tidak tunjukkan kepada musuh keadaan yang sebenar, itu supaya semacam bohong juga. Kalau kita berbohong, macam mana dalam perang? Imam Bukhari pergi kepada hak lebih khusus. Hak tadi umum, kita tidak bercakap secara langsung dengan dia, dengan tindakan kita, dengan apa yang susunan kita, mengelirukan dia. Tapi kalau berdusta macam dia nak pergi kepada yang lebih khusus. Imam Bukhari nak cerita boleh dalam perang, boleh berdusta, boleh pelawak. Pelawak tak apa. Ada tempat-tempat boleh pelawak. Di antara tempat yang boleh seseorang itu pelawak ataupun berdusta ialah dalam perang. Lepas tu Imam Bukhari buat mari ni hadis pembunuhan Ka'ab bin Ashraf ni, ketua Yahudi. Padahal pada ketika ni bukan dalam perang. Saat ni dia buat tajuk dalam perang, ketika duduk tengah perang tu. Hak ni tidak dalam perang. Dan orang Islam pada ketika ni tidak perang secara langsung, secara terbuka lagi dengan orang Yahudi. Bukan dalam keadaan perang ni. Hak ni bunuh secara curi, secara tipu lah. Imam Bukhari nak cerita dusta dalam perang ni tidak semesti ketika tengah duk perang tu. Tengah duk perang orang tak kecek dah pada ketika tu. Sebelum perang, dekat-dekat dengan perang itu termasuk dalam perang juga tu. Ataupun dalam keadaan kita ni berhadapan dengan musuh kafir harbi. Yang kita hadapi ialah kafir harbi. Kafir harbi ni walaupun tidak perang pun pada hakikatnya bila-bila masa boleh perang dengan dia. Dia menganggap darah kita halal. Bukan kafir zimmi, bukan kafir muahid ke apa ni, tidak. Ini kafir harbi. Dengan kafir harbi ni bila-bila masa bermakna kita dalam perang dengan dia. Bukan maksud dalam perang di sini duduk perang tu, duduk berdeh, tengah duduk berdeh tu. Walaupun dalam tu pun boleh juga. Misalnya dia kata ketua mati dengan ketua puak-puak demo, kita kata tak mati lagi misalnya, padahal mati dah. Kita takut ni pengikut-pengikut jadi lemah semangat kau, atau puak-puak dia jadi berasa kuat kau apabila mati ketua. Itu ketika tengah perang betul boleh lah. Kalau tidak dalam perang begitu pun, dalam menghadapi kafir harbi, kita berdusta dengan dia, tak apa. Kalau untuk perang, dalam konteks perang jugalah. Sebab itulah dia kata, Nabi SAW tanya sahabat-sahabat dia, siapa akan membunuh Ka'ab bin Ashraf? Kerana dia telah menyakiti, telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah kata, adakah engkau nak saya membunuhnya wahai Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Dia pun pergi, ni hak rekah ni, hak rekah. Dulu kita sudah jumpa dah hak panjangnya. Hak panjangnya kita sudah jumpa dah. Dia pergilah. Pergi kata begini. Sebelum dia pergi tu, dia minta izin dulu dengan Rasulullah SAW. Sebab itulah dalam riwayat asal lagi tu,
Dia kata, izinkanlah saya untuk berkata sesuatu, yakni untuk buat cerita. Nabi SAW kata, tak apalah, buat cerita, hak tidak dibuat-buat. Muhammad bin Maslamah pun pergi. Dia pergi, dia cerita ni rekah. Dia ni telah membebankan kita. Dia kata, dia ni maksudnya Muhammad lah, telah membebankan kita, menyusahkan kita. Ni dia minta zakat pula, sedekah pula. Kita tak ada pitih ni, tak ada harta. Dia pergi buat cerita. Kita nak berhutang lah dengan Tuhan, kata dia, nak berhutang. Ni dalam cerita panjang ni rekah. Dia kata, wa aidan, lagi. Dia kata lagi, kena dah tu, nanti kamu akan jemu betul-betul dengan dia. Ni sebab perkara apa? Perkara lain pula, macam-macam dia akan minta. Dia pun pergi, kata kita nak minta lah, minta gandum, berhutang gandum. Kata tak boleh, dia kena kamu bagi cagaran lah. Kamu kena cagar apa dia? Cagar isteri-isteri kamu, cagar isteri-isteri kamu. Kata dia, mana boleh, isteri-isteri kami nak cagar, kamu orang comel. Dia kata tak boleh. Ada kalau tak boleh cagar bini-bini, cagar anak-anak, cagar anak. Mana boleh, kata tak boleh tu, cagar anak-anak. Saya akan datang, akan jadi buah mulut orang. Orang akan kata, dia ni bukan kena cagar dulu. Orang akan kata gitu. Ginilah, kata dia, kita cagar senjata lah, letak senjata lah rumah tuan. Tak apa, lepas tu pergi pula. Pergi pula, dia tubik bau sedap sekali, tubik bau sedap. Sedap bau, kata dia. Tak aja lagi, dia kata air wangi bau sedap lagu ni. Dia kata bau sedap, pakai air wangi di rambut. Boleh kau nak siung sikit? Boleh, dia sini. Dia pergi dengan 3 orang ni, 3 orang. Kawan dia ada 2 orang lagi. Sini ni orang rekah ni. Orang rekah. Dia kata, dah kau saya dia, aku akan buat gini. Bila aku pegang kepala dia, kamu tikar, kata dia. Gitu. Saya dia pun kata, mana nak siung kata dia. Nak siung kata. Dia pun pergi siung. Lepas tu Abdullah ni, Muhammad bin Maslamah ni pun kata, sekali lagi nak siung, kata dia. Sedap sungguh. Dia pun halau kepala dia, penggal rambut, penggal tu terkas lalu. Saya dia pun tikar, mati. Inilah ceritanya. Ni cerita wak lolok ni, berdusta, padahal bukan tengah-tengah perang, tidak dalam perang, tapi dia ni kafir harbi lah. Memang dia sentiasa merancang untuk membunuh Nabi SAW, dan bagi pula bantuan, sokongan pada kafir Mekah untuk menghancurkan orang Islam di Madinah. Itulah kerja dia je. Jadi dia semua dia royak dia kecak ni wak lolok lah berlaku. Kita sudah turut dah dia dulu, takkan nak tinggal dia lah ni. Nantilah dulu tengok, belah-belah tengok jadi lagu mana keadaan dia tu. Kita nanti tengok lah. Belah-belah duduk kecak gitu, hak cerita hak panjangnya dia siung semula. Bila dia siung sebelah kepala tu, rambut tu, dia pun pegang dia tikar. Kawan-kawan dia tu pun tikar. Matilah kawan. Bab ma yajuz min al-ihtiyal wal hadar. Ini bab hilah dan kewaspadaan ataupun sikap berhati-hati yang diharuskan dalam menghadapi orang yang ditakuti kejahatannya, gangguannya. Imam Bukhari nak cerita, usahkah dengan orang kafir yang hak duduk musuh kita tu, musuh ketak kita tu, kita boleh buat helah, kita kena berwaspada dengan mereka, kita boleh berdusta dengan mereka. Kalau orang-orang yang tidak dalam perang ni, orang-orang yang kita bimbang, dia ni boleh membahayakan kita, kita kena beringat, kena berwaspada. Orang gila kau misalnya, orang gila, kita kena beringat. Apatah lagi musuh dia lebih lagi pada orang gila, ataupun tukang sihir kau, kena beringat, kena berwaspada.
Cari helah lah. Jangan kita pergi itu secara terbuka begitu. Kalau perlu nusuk. Aku mana-mana pun kita perlu berhati-hati. Sama ada dia akan takut dengan kita atau kita kebimbang dengan dia, tak kira lah. Kalau perlu kita menusuk, kita menusuk. Kalau perlu kita berselindung, kita berselindung. Ini dia pergi ke bawah lagi. Mana dalam keadaan biasa, orang biasa ni pun kalau kita bimbang apa-apa kejahatan dari dia, kita kena buat helah. Kita kena berhati-hati dengan dia. Kena berhati-hati. Orang jenis darah panah, jenis tak khabar lah, jenis kalau dia orang panggil mengamuk, jenis mengamuk. Bila dia mengamuk tu, dia tak khabar ke diri. Kena beringat lah. Kalau nak kecek dengan orang lagu tu pun kena beringat. Dengan musuh lebih-lebih lagi. Riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Ibnu Sayyad, bersamanya ada Ubay bin Ka'ab. Diceritakan kepada Rasulullah bahawa dia ni ada Ibnu Sayyad ni ada dalam kebun kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Pergi. Dia pergi tu dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nusuk. Tidak pergi betul gitu. Pak patut nusuk lah. Berselindung di balik pokok tamar. Pasal apa? Nabi SAW nak dengar, nak tahu apa dia ni jadi lagu mana dia ni. Apabila masuk hatu dia, lah, masuk syekh dia, jadi lagu mana. Dia nak tahu. Ibnu Sayyad ni duduk dalam kain selimut dia, tudung habis selimut lekuk. Waktu bunyi bunyi dalam kain selimut, tak butir lah, ram-ramah. Mak Ibnu Sayyad pun nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nampak, dia pun kata selalu, wahai Safi atau Safu nama dia. Ni Muhammad kan, Muhammad mari. Sabak Ibnu Sabak pun melompat sekali. Melompat. Tak jadi, tak tahu cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalaulah mak dia biarkan dia, tak royaklah. Tentu dia cerita. Dia royak apa-apa. Dia ada royak apa-apa. Ini cerita Ibnu Sayyad ini pun panjang juga ceritanya. Iaitu seorang dulu kita jumpa dah dalam Kitabul Janaiz, jumpa dah. Sana lebih panjang lagi, dan di tempat lain berapa kali sebut dalam Bukhari jumpa dah. Ibnu Sayyad ni setengah-setengah sahabat di suatu ketika dulu yakin benar dia ni Dajjal. Dia katakan Dajjal, Ibnu Sayyad. Pada masa dia kecil lagi pelik dia. Macam ada syekh masuk. Bila masuk tu dia jadi tak khabar. Lepas tu dia kecek tu benda pelik-pelik lah. Ada betul, ada tak betul. Sepatut bohong lah kita kata. Sepatut bohong. Dia tak khabar ke diri dia. Tak khabar ke diri dia. Lepas pada dia dimasuki oleh sesuatu, dia akan jadi letih. Begitulah. Sepatut bohong lah kita kata. Bila masuk syekh. Pada masa dulu kita jumpa dalam Kitabul Janaiz, Nabi SAW suruh dia masuk Islam. Masa tu dia kecil lagi. Kamu tak tahu kah aku ni Rasulullah? Dia pun kata lagu tu, kata, kamu tak tahu kah aku Rasulullah? Dia kata lagu tu. Itu cerita pada masa dia kecil. Setelah dia besar, masih lagi benda-benda pelik tu berlaku kepada dia. Ada betul, ada tak betul. Telahan dia tu lah, telahan dia tu. Ni ketika dia besar sikit ni. Dia ni ceritanya sahabat-sahabat memang kata nak bunuh. Dalam Kitabul Janaiz pun sebut dah. Sayyidina Umar kata, biar aku bunuhlah wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, kalau ia pun dia tu Dajjal, bukan engkau yang akan bunuh dia, orang lain. Kalau dia ni tidak, maka tidak ada kebaikan pada membunuhnya. Nabi SAW kata begitu. Tak jadilah bunuh. Lepas pada tu lepas pada tu setelah dia besar ni, dia masuk Islam. Masuk Islam. Islam boleh. Lepas tu dia tinggal semua ni amalan-amalan dia, gapo pelik-pelik ni. Bila dia masuk Islam, semua tak ada benda-benda ni. Selepas dia masuk Islam, dia mati dalam Islam.
dan sahabat-sahabat semayangkan jenazahnya. Artinya di suatu ketika dahulu Nabi SAW pun Allah SWT tak raya habis dengan tepat Dajjal itu macam mana. Sebab itu bila sahabat kata dia Dajjal, Nabi SAW tidak menafikan terus. Hanya pada ketika itu dia tunjuk sifat-sifat dia saja. Pelik, boleh mengelirukan, boleh menyesatkan orang. Sifat-sifat secara umum di suatu ketika. Lepas tu sahabat-sahabat, setengah-setengah sahabat tu jelas dah tentang Dajjal itu. Cerita Tamim Ad-Dari pergi ke satu pula, dia jumpa dengan jasasah, satu makhluk yang pelik lah kejadian. Dia yakin hak tu Dajjal. Banyak peringkat tu. Kesimpulannya nak cerita je berkenaan dengan Dajjal ni, Nabi SAW diberikan berperingkat-peringkat pengetahuan tentang Dajjal kepadanya. Orang-orang yang ikut yang pertama, sebab Nabi SAW tidak menyatakan keyakinan dia terhadap Ibnu Sayyad, dia percaya Ibnu Sayyad. Tapi bila Ibnu Sayyad ni masuk Islam ke apa, Nabi SAW pun terima ke apa molek, tak ada apa satu, tak terima lah dia tu Dajjal. Lepas tu masalah lain pula, cerita sifat-sifat lain pula, sehingga hampir-hampir lah kita kata, kalau tidak sepenuhnya pun, gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW itu terang kepada umat ini tentang Dajjal, iaitu bukan hak ada di zaman dia apa tu, tidak. Begitu juga jasasah, tidak begitu. Ia adalah suatu yang lain, hak lain lagi. Ini cerita Ibnu Sayyad. Pak Ibnu Sayyad ni kira-kira aja pada ketika tu dia orang yang mempunyai pertalian dengan makhluk halus. Bila orang yang ada pertalian dengan makhluk halus, tak kena gaya kita pergi, kita tidak ada persiapan, kita tidak nusuk, kita tidak persediaan, tak ada apa, boleh jadi kena atas kita. Artinya Nabi SAW suruh beringat, kalau orang yang boleh membahayakan kita, tak kira lah gapo pun, orang gila ko, ahli sihir ko, apa ko, kita kena beringat. Tu apatah lagi dengan musuh. Musuh ni macam-macam lah, dia boleh mari dengan macam-macam keadaan. Itu nak cerita secara ringkas. Lepas tu hak panjang lagi, semulalah apabila bincang masalah Dajjal itu, insya-Allah kita bincang dengan panjang lebar lah. Sini ni sebentar lalu saja. Babur rajas fil harb. Ini bab mengungkapkan rajas. Yang ni menyanyikan, kalau kita kata lagu-lagu yang tertentu untuk menaikkan semangat pada ketika perang, pada ketika membuat persiapan perang, itu tidak menjadi masalah, tak apa. Ataupun mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang berangkap, ini rajas, tak apa. Lepas tu dia sebut sini daripada Bara' bin Azib, kata dia, saya melihat Rasulullah SAW pada hari Khandaq ketika dia mengangkut tanah, sampai tanah tu telah menutupi bulu dada dia. Nabi SAW ni dada dia bulu, dia bulu kuat, sini penuh, janggut dia lebat, dada pun bulu, lengan-lengan dia pun bulu, tidak jenis licin, tidak. Dia dada bulu, tetapi bahagian perut ni licin. Datang bau ke apa ni tak ada licin. Datang belakang setengah orang kan ada datang belakang, dia tak ada. Ni dada, perut di bahagian perut licin, tetapi daripada dada ni ada macam tali gitu, bertali sampai ke pusat. Tak bertali gitu bulu dia tu, terang. Gitu gambaran dalam hadisnya tentang Rasulullah SAW. Artinya tak pakai baju lah, nampak tu kira-kiranya. Kalau baju pun baju tidak bertutup mana lah, sehingga nampak di dada ke apa tu. Nabi SAW ni seorang yang berbulu lebat lah. Dia mengungkapkan rajas atau ungkapan Abdullah bin Rawahah yang berangkap, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Itulah yang disebutkan orang-orang kafir, innal a'da'a qad baghaw alaina, musuh-musuh telah menzalimi kami. Bila mereka mahu fitnah, yakni kekufuran, abaina, yakni mereka mahu kami ni kufur seperti mereka, kami tidak mahu menerima cara mereka itu. Nabi SAW sebutkan ini dengan kuat,
Ini semua nak supaya hilang penat. Tak apa kita untuk menghilangkan penat, kita ungkapkan ungkapan-ungkapan seumpama itu. Apatah lagi yang tidak melalaikan, yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Ini bab orang yang tidak tetap di atas kuda. Sebelum pada ni jumpa dah hak Jarir. Nabi SAW tepuk dada dia tu, nampak bekas tangan. Sini tak ada sebut bekas tangan. Dia kata Nabi SAW tidak lindung kepadaku semenjak aku Islam. Yang ni kalau tempat-tempat lain, bukan dalam rumah dia lah, tempat aku tak masuk, itu memang lindung. Kalau di luar tempat orang ramai boleh duduk sekali dengan dia tu, tak lindung. Artinya dia ada bersama-sama Nabi SAW sama-sama. Dan dia kalau tengok ke aku mesti senyum. Sebab Nabi SAW ni memang dia senyum tak mau. Dia senyum. Kalau tengok ke aku dia senyum. Ini suka hatilah dia je. Lepas tu saya pernah mengadu kepada dia, saya ni tak tetap di atas kuda. Mana kalau kuda derah-derah boleh jatuh, tak kemah lah. Nabi SAW pun pukul dengan tangan ini, kita sudah jumpa dah dulu. Dan dia doakan. Ini bab ubat luka dengan membakar tikar. Artinya bab yang sebelum ni kena ada usaha-usaha untuk kita ni mantap kuat dalam menghadapi musuh. Kalau perlu naik kuda, kena kuat naik kuda. Kalau perlu bawa kereta, pandu kereta, kena pandai bawa kereta. Kalau perlu memandu, bawa kapal terbang, kena pandai bawa kapal terbang. Begitulah mana. Dia kena buat persiapan. Tak boleh kata kelemahan yang ada tu, kelemahan tu biar terus ada pada kita, tak boleh. Bagi pihak pengikut ni pun dia kena usaha. Dan bagi pihak pemimpin pun kena usaha juga. Di antaranya ialah dengan cara doa. Dengan cara doa. Selain daripada latihan-latihan jasmani yang biasalah. Lepas tu apabila perang ada luka, ada patah, ada apa. Yang ni kena ada persiapan juga. Persiapan ini tidak payah kadang-kadang kalau kita tahu. Kalau kita tahu. Macam luka Nabi SAW, bagaimana dirawat luka dia, iaitu bakar tikar, abu dia tu ambil belum, itu ubat dia, rupanya jadi ubat je. Dan kalau boleh kita tahu lagi, kalau pergi dalam hutan pokok kayu gap, daun gap boleh jadi ubat luka, kita perlu tahu lah. Lebih-lebih lagi di tempat tu tak ada ubat. Kalau tak ada persediaan ubat lah kita kata. Ubat tak ada. Ubat import tak ada. Lepas tu kita nak macam mana dalam hutan. Kena tahu daun-daun kayu, akar-akar kayu ke apa-apa ke, kena tahu. Supaya juga di sini Nabi SAW bila luka buat gitu. Kalau nak cari ubat farmasi kan, nak cari farmasi tutup habis dah, dapat kan farmasi tutup habis. Ni maknanya nak cari ubat yang ada sekeliling kita, yang mudah, apa yang termudah kepada kita. Kena ada juga persediaan itu. Hak tu dia nak sini, sebenarnya hak lain-lain tu tak ada nak mana. Bab ma yukrahu min at-tanazu' sekatulah Allah.